Apa khabar semua? Anda rasa kan boleh tak kita jimat minyak kalau kita isi waktu malam ataupun awal pagi? Yelah, sebab bila cuaca sejuk, isi padu benda ni akan berkurang. Jadi minyak petrol atau diesel akan jadi makin tumpat. Jadi dengan 1 liter minyak tu, berat minyak tu akan lebih banyak dari waktu tengah panas. Dan kesan dia, kita dapat minyak lebih. Betul ke benda ni? Korang sendiri pernah buat tak? Banyak ke boleh jimat? Okey, jom kita tengok. Jadi sejak minyak RON 97 naik banyak baru-baru ni, muncul balik persoalan-persoalan misteri ni, sama ada betul ke kita boleh jimat minyak kalau isi pada waktu sejuk? Ataupun betul ke kita akan rugi minyak kalau kita isi minyak pada waktu panas? Contohnya tengah hari. Jadi ada 2 sebab lah kenapa timbul persoalan ni. Dan sebenarnya soalan ni tak salah pun. Memang logik. Satu sebab objek mengembang mengecut sebab suhu. Dan satu lagi, minyak kita kuat meruap pada waktu panas. Nanti kita cerita pasal meruap tu. Kita nak tengok pasal mengembang mengecut ni dulu. Sebab semua benda dekat sekeliling kita ni, dia akan mengembang pada waktu panas dan mengecut pada waktu sejuk. Puncanya, bila panas, tenaga haba tu akan berpindah ke atom-atom dalam benda-benda dekat keliling kita ni. Bila atom ni dapat tenaga, dia akan bergerak lebih laju. Kalau benda tu solid, atom ni tak boleh bergerak sangat. Jadi kita tak nampak sangat benda tu mengembang. Tapi kalau liquid ataupun gas, memang obvious boleh nampak kesan pengembangan ni. Bila objek ni mengembang, maknanya isi padu dia meningkat lah. Jadi kalau objek tu berat dia kita maintain, itu yang kita cakap. Bila panas, ketumpatan objek akan berkurang. Bila sejuk pula, ketumpatan objek akan bertambah. Kalau korang nak tahu, sebab ni lah kereta yang ada turbo kena pasang intercooler. Sebab turbo tu tugas dia mampatkan udara yang masuk dalam enjin. Tapi masa dia mampatkan tu, suhu udara tu naik. Jadi kurang baliklah dia punya ketumpatan. Jadi bila udara panas tu lalu balik dekat intercooler, dia akan jadi sejuk balik dan ketumpatan dia naik gila-gila. Sebab tu walaupun enjin tu kecil, kita masih boleh sumbat banyak udara kalau guna turbo. Sebab udara yang kita sumbat tu adalah udara tumpat. Benda ni semua saya cerita dalam kursus online segalanya tentang turbocharger. Link saya letak dekat bawah. Jadi berbalik pada cerita minyak petrol dengan diesel ni. Kalau time sejuk, memang betul dia akan jadi lagi tumpat. Ketumpatan minyak ni, kalau kata petrol, biasanya pada suhu 20 darjah Celsius, ketumpatan atau density dia adalah 800 kg per meter cube. Tapi bila suhu dia dalam 15 darjah Celsius pula, ketumpatan dia naik kepada 770 kg per meter cube. Maknanya memang ada perubahan ketumpatan bila suhu berubah. Jadi kalau kita guna ikut prinsip isi padu semata-mata untuk isi minyak ni, memang untung sikit lah kalau isi waktu sejuk. Cumanya kita kena ingat, kalau kita sebagai user ni tahu benda ni, engineer yang proses minyak tu pun mestilah tahu benda ni. Jadi ada sesetengah pam minyak, selalunya dekat Malaysia tak ada. Dia tunjuk exactly berapa ketumpatan minyak ni. Maknanya stesen minyak ni pun sentiasa tahu ketumpatan minyak dia orang pada bila-bila masa. Cuma apa dia orang buat dengan maklumat ni, saya tak pasti. Lagi satu, tangki minyak dekat stesen minyak tu, dia sebenarnya duduk dekat bawah tanah tau. Jadi bawah tanah ni dia tak kena pun matahari. Maknanya suhu minyak sebenarnya tak kira dekat luar ni panas ke, sejuk ke, suhu dia maintain je hampir sama. Jadi density masa kita pump tu tak lari banyak pun sebenarnya. Tak kisahlah dekat luar tu panas ataupun sejuk macam mana pun. Kalau tak pergi Cameron ke, pergi Genting ke, untunglah isi minyak tempat sejuk. Okey, satu lagi sebab kenapa orang kata isi minyak waktu malam ni untung, sebab minyak tu tak meruap sangat pada waktu malam. Sebab bila cuaca sejuk ni, molekul minyak tu dia tak banyak bergerak sangat. Jadi kuranglah meruap. Sekali lagi, persoalan ni tak salah dan benda ni memang berlaku. Bila kita isi minyak waktu panas, memang banyak kita nampak minyak ni meruap. Cuma untuk claim kata kita dapat jimat minyak sebab kurang minyak meruap ni agak susah untuk quantify berapa banyak kita jimat tu. Katakan kita keluar rumah waktu malam semata-mata untuk pergi isi minyak. Perjalanan nak pergi balik ke stesen minyak tu sendiri lagi banyak makan minyak dari yang kita jimat dekat minyak meruap tadi. Pendek kata, sikit sangat jimat minyaknya sampaikan tak ada data yang kata berapa banyak
isi padu minyak yang jimat tu. Apatah lagi nak convert kepada berapa ringgit kita jimat tu. Memang susah. Nak kena test dekat dalam lab juga baru tahu. Lagi satu, ada juga orang kata yang kalau kita isi minyak dekat site yang jauh, maknanya saja-sajalah kita parking site yang salah untuk isi minyak, nanti kabel minyak tu akan turun terus ke bawah instead of tergantung kalau kita parking dekat site yang betul. Jadi kalau buat macam ni, kita akan dapat lebih banyak minyak sebab kalau tergantung, minyak tu akan sangkut dalam kabel tu. Siapa buat macam ni? Baik mengaku cepat. Okey, sebenarnya valve untuk stopkan aliran minyak ni, dia duduk dekat nozzle tu tau. Dia bukan duduk dekat pump. Kalau valve ni duduk dekat pump, mungkinlah kita boleh dapat minyak yang tersangkut dekat dalam pipe tu. Tapi kalau valve tu duduk dekat nozzle, bila nozzle tu tutup, kira stop lah aliran tu. Kita goncang macam mana pun, kita tak akan dapat minyak dekat dalam pipe tu. Melainkanlah kalau minyak tu dah terlepas masuk ke dalam nozzle. Jadi dapatlah sikit lagi, 2-3 titik. Jadi sekali lagi, teknik ni hanyalah mitos saja, tak lebih dari tu. Oil and gas industry ni pun dah lama dan memang diorang ni billion dollar industry. Dia takkan kasih can punya ada loophole dekat produk diorang punya delivery. Kalau ada pun, mesti diorang dah settlekan. Jadi pendek kata, kita isi je minyak bila kita free. Tak payah risau siang ke malam ke. Lagi bagus isi waktu kita on the way, lalu dekat stesen minyak tu. Contohnya waktu balik kerja. Maknanya kita tak adalah keluar rumah semata-mata nak isi minyak je. Sebab trip nak pergi isi minyak tu pun akan makan minyak juga. Sebenarnya kalau korang nak tahu, ada 2 cara paling mudah kalau nak jimatkan minyak. Yang pertama, anda hanya kena pastikan yang angin tayar anda tu berada pada pressure yang betul. Dekat mana nak check pressure ni? Biasanya kalau korang buka pintu driver side tu, dekat B-pillar tepi anda tu akan tulis berapa pressure yang sesuai untuk tayar depan dengan berapa pressure yang sesuai untuk tayar belakang. Jadi sebulan sekali ke, singgahlah dekat tempat isi angin dekat stesen minyak tu dan penuhkan balik angin ikut pressure yang betul. Kalau tayar kita lembik, rolling resistance kereta kita akan jadi sangat tinggi sebab contact patch tayar dengan jalan tu besar sangat. Lepas tu kalau tayar tu lembik je memanjang, lama-lama rosaklah sidewall dia. Jadi bukan setakat rugi minyak, rugi kena ganti tayar pula nanti. Kalau ikutkan, engineer dah buat macam-macam dekat kereta modern ni untuk bagi jimat minyak. Tapi kalau kita tak jaga pressure tayar kita, sia-sia je lah kita beli kereta yang enjin dia jimat minyak. Satu lagi cara mudah untuk jimat minyak sebenarnya adalah drive dengan keadaan yang relax. Kalau kita drive tak relax, kita nak cepat ke atau paling simple, drive masa kita tengah marah, memang orang dah buat study dan dia akan impact kita punya fuel consumption. Orang putih kata kena light footed lah, jangan heavy footed. Tapi kalau beli kereta mahal-mahal, asyik bawa slow je, boleh jadi boring lah juga kan. Bawa kereta slow sangat pun boleh jadi bahaya juga. Cuma sebelum tekan pedal minyak tu sampai habis, tanya poket masing-masing dulu. Jadi nak kena isi minyak balik. Kalau kata nak bawa laju, make sure kita tengah relax. Kalau kita bawa laju sebab terkejar-kejar nak pergi mana-mana, memang bahaya sebab otak kita takkan boleh fokus 100% dekat pemanduan tu. Benda kemalangan ni kalau nak jadi, dalam 2-3 saat je dah habis dah. Jadi berhati-hatilah semasa memandu dan sentiasa berada dalam keadaan relax waktu memandu tu. Jadi minyak pun jimat, selamat pun selamat. Korang sendiri ada buat tak isi minyak waktu malam ni? Berkesan ke? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa juga sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.